Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi malam ni kita baca tajwid lah berkenaan dengan hukmul mad. Hukum mad. Jadi hukmul mad, hukum mad ni terbahagi kepada dua. Yang pertama dia panggil mad asli, yang kedua dia panggil mad far'i. Mad asli ataupun mad tabi'i. Mak asli ataupun mak tabi'i. Jadi kita ulang kaji lah, ulang kaji malam ni sebagai pengisian sebagai ustaz yang tak datang. Benda ni kita belajar semua dah, mak far'i, mak asli, mak tabi'i. Cuma kita panggil apa? Panah balik. Jadi hukum mak ni yang pertama kita ada huruf mat. Huruf mat ni ialah ada 3. Alif, waw dan juga ya. Alif, waw dan juga ya. Tapi dia ada syarat dia. Kalau alif sebelum dia huruf baris atas. Alif sebelum dia baris atas. Kemudian ya sebelum dia baris bawah. Kemudian waw sebelum dia baris hadapan. Dia panggil baris hadapan. Jadi ini dia panggil hukmul mad. Hukum mad pada istilahnya ialah memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harkat. Jadi mak asli ni kita panjangkan suara sepanjang 2 harkat, 2 pergerakan. Kalau ikut makhraj huruf mak ni dia tidak sama seperti makhraj waw. Makhraj waw, makhraj ya. Makhraj waw 2 bibir mulut. 2 bibir mulut ni kita sebut waw. Itu makhraj tempat keluarnya huruf waw. 2 bibir mulut. Waw, wa, wi, wu. Wa baris atas, wa baris bawah, wa baris depan. Kemudian wa baris atas, wa baris bawah, wa baris depan. Kemudian ya ni tengah lidah rapat ke langit-langit atas. Ya. Kalau kita kata ni lidah, dia duduk macam tu. Ni tengah lidah rapat ke langit-langit atas. Ya. Tak dengar suara. Jadi tak dengar. Tak. Tak sangat. Tak. Tak. Mulut ni kita sebut waw. Itu makhraj tempat keluarnya huruf waw. 2 bibir mulut. Waw, wa, wi, wu. Wa baris atas, wa baris bawah, wa baris depan. Kemudian ya ni tengah lidah rapat ke langit-langit atas. Ya. Kalau kita kata ni lidah, dia duduk macam tu. Ni tengah lidah rapat dengan langit-langit atas. Ya. Tu makhraj harful ya. Makhraj harful ya. Jadi huruf mak makhrajnya bukan 2 bibir, bukan tengah lidah bersentuh dengan langit-langit atas. Makhraj wa ni rongga. Alif sebelum dia baris atas rongga, kemudian waw pun rongga sebelum dia baris depan, kemudian ya sebelum dia baris bawah. Dia panggil mad asli. Kalau sebelum huruf ya ataupun sebelum huruf waw dia berbaris atas, dia panggil huruf lin. Dia panggil huruf lin. Dia bukan panggil mad, dia panggil huruf lin. Huruf lin ni kita baca 1 harkat je, bukan 2 harkat, 1 harkat. Contoh apa dia? Yauma. Dia tidak panjang 2 harkat. Sebab apa? Sebab dia bukan mad. Mad ni dia paling pendek 2 harkat sehinggalah 6 harkat. Begitu juga dengan
huruf ya. Huruf ya sebelum dia baris atas kita panggil harful lin. Huruf lin. Maka kita sembut pun lin, lembut. Lin ni maksudnya lembut. Khair. Contoh dia khair. Jadi kita sembut dia dengan lembut. Maka dia tidak panjang seperti mana huruf mat. Huruf mat 2 harakat tapi huruf lin 1 harakat. Cuma huruf lin ni dia akan jadi mat. Dia akan jadi matlin. Matlin bila dia waqaf, bila dia berhenti. Khair. Jadi dia boleh baca sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Dia panggil matlin. Matlin. Bila dia berhenti. Bila dia tidak berhenti, dia berada di tengah-tengah ayat, contoh yaum ataupun khair, maka dia baca dengan 1 harakat. Kita panggil harful lin. Adapun harfun mat 2 harakat. 2 harakat. Jadi mat ni ada 2. Satu mat asli ni dia ada 2. Dia panggil mat asli thunai, kemudian mat asli mutlak. Mat asli mutlak. Jadi mat asli dia ada 2. Satu mat asli thunai. Thunai ni maksudnya yang berada di tengah. Kemudian mat asli mutlak. Mat asli mutlak. Jadi mat asli thunai ialah mat yang terdapat pada huruf pada pembukaan surah tertentu hurufnya. Pada pembukaan surah. Contoh hamim, contoh kaf, ha, ya. Jadi hurufnya ialah ha, ya, ta, ha, ra. Ni huruf mat sunai. Huruf mat sunai ini ialah huruf mat yang berada pada permukaan pembukaan surah. Ejaan hurufnya 3 tetapi dibaca dengan 2 harakat, 2 huruf. 2 huruf sahaja. Contoh dia taha. Ni dia panggil taha. Dia panggil mat asli thunai. Mat asli sunai. Kerana apa? Kerana huruf mat ini berada pada pembukaan surah-surah. Surah-surah tertentu. Mat asli mutlak ni mana-mana perkataan yang sebelum dia baris atas. Contoh hatta idza ja. Hatta idza. Hatta. Ataupun idza, za tu baris atas. Ataupun rudduha. Rudduha. Dal berbaris hadapan kemudian huruf waw. Rudduha. Fi kitabim mubin. Mubin ataupun fi. Jadi fi ni kita baca 2 harakat, rudduha 2 harakat, idza pun 2 harakat. Seperti contoh waqala qa, fariqan ri, ri bagi bawah kemudian ya 2 harakat. Fariqan. Jadi itu dia panggil ma asli. Ma asli taha, ma asli sunai, kemudian ma asli mutlak. Kemudian kita pergi kepada mak far'i. Mak far'i. Mak far'i ni ada benda yang kita dah biasa, ada benda yang kita mungkin lupa, mungkin ingat. Mungkin lupa, kita mungkin ingat. Jadi dia ada 13 semua. Dia ada 13 semua. Mak far'i ialah mat yang dibaca lebih daripada kadar mat asli. Mat far'i ialah mat yang dibaca lebih daripada kadar mat asli. Ianya terbahagi kepada 13 bahagian. Ada 13. Yang pertama mat wajib muttasil. Yang pertama mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil ialah apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Huruf mat dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Contoh dia datang sini waman asa. Jadi kita kena baca 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat. Kemudian yang kedua mak jaiz munfasil. Asa waman asa.
asa. Jadi kita kena baca 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat. Kemudian yang kedua, mak jaiz munfasil. Mak jaiz munfasil ialah apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Jadi huruf mat kat situ ialah waw. Wa'lamu annama. Jadi waw sebelum dia bagi depan kita panggil huruf mat. Kemudian alif yang pertama itu alif mat. Okey, alif pertama tu alif hanya ada pada tulisan. Hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Jadi seolah-olah waw bertemu dengan hamzah. Hamzah alif yang berbaris atas. Wa'lamu annama. Maka kita baca 4 hingga 5 harakat. Wa'lamu annama ataupun 5 harakat. Okey, mengikut bacaan riwayat Hafs. Kemudian ma'arid lis-sukun. Ma'arid lis-sukun ialah mat yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir perkataan kerana menghentikan bacaan padanya. Sebelumnya terdapat salah satu huruf mat. Jadi huruf mat kat situ ialah ya. Nasirin. Jadi kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat rin tu. Rin. Sebab ya sebelum dia baris bawah kita panggil huruf mat. Jadi kat sini kita panggil ma'arid lis-sukun. Dia jadi panjang apabila kita berhenti. Apabila kita berhenti. Sebab apa? Sebab bila kita berhenti, nun yang berbaris di atas yang di akhir perkataan itu akan menjadi mati, akan menjadi sukun. Maka ya yang sukun bertemu dengan nun yang sukun, maka dia akan jadi huruf mat. Dia akan jadi hukumnya mat. Maka mat kat sini kita panggil ma'arid lis-sukun. Ma'arid lis-sukun. Jadi nun tu mati dengan sebab kita wakaf. Tetapi kalau kita wasal, maka dia akan hanya jadi mat asli. Nasirina, kemudian kita sambung balik huruf yang perkataan yang lain. Dia panggil ma'arid lis-sukun. Kadar bacaannya ialah, maka dia akan hanya jadi mat asli. Nasirina, kemudian kita sambung balik huruf yang perkataan yang lain. Dia panggil ma'arid lis-sukun. Kadar bacaannya ialah 2, 4 ataupun 6 harakat. Macam kita baca Al-Fatihah lah. Rabbil alamin waladdallin. Okey. Kemudian yang keempat dipanggil ma'iwat. Ma'iwat. Ma'iwat ialah mat yang berlaku kerana waqaf pada akhir kalimah. Dia berlaku, dia menjadi mat bila kita waqaf. Contoh dia dihaqa. Jadi qaf tu kita baca 2 harakat. Kita baca 2 harakat. Dia panggil ma'iwat. Beza ma'arid lis-sukun. Ma'arid lis-sukun asal dia berbaris, kemudian kita matikan. Ma'iwat ini ialah benda yang mat
memang mak dah, huruf akhir dia huruf mati, cuma kita berhenti, kita panggil mak iwad. Syarat dia, janganlah huruf yang terakhir tadi huruf ta marbutah, kecuali baris 2 di atas pada ta marbutah tidak berlaku sebarang hukum mad. Contoh dia khasyi'atan. Khasyi'atan, kalau kita berhenti, dia akan jadi khasyi'ah, dia akan jadi khasyi'ah, dia tidak akan baca mad. Kemudian yang kelima kita panggil mak lazim kalimi muthaqqal. Mak lazim kalimi muthaqqal, cara mengenalnya ialah apabila terdapat huruf mad, huruf alif, huruf ya, huruf waw bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimah, huruf yang bertasydid dalam satu kalimah, huruf yang bersabdu. Contoh dia buat datang sini ialah ladallun. Jadi huruf mat kat situ ialah huruf alif, sebelum dia huruf dad. Jadi huruf dad tu berbaris atas, alif tu mati, maka dia jadi huruf mat. Selepas huruf mat itu ada lam, kemudian lam itu pun bersabdu, maka dia dibaca dengan mak lazim kalimi muthaqqal. Dia panggil muthaqqal sebab apa? Sebab bertemu dengan sabdu ataupun tasydid. Maka kadar bacaannya ialah wajib dibaca dengan 6 harkat. Panjang dia 6 harkat, 6 pergerakan. Ladallun. Dia dipanggil mak lazim kalimi muthaqqal. Kemudian mak lazim kalimi. Kalimi ni maksudnya kalimah. Mak itu berada dalam kalimah. Kemudian muthaqqal, pasal apa disebut muthaqqal? Sebab huruf mat itu bertemu dengan sabdu, bertemu dengan syaddah, sabdu, bukan mati. Kemudian mak lazim kalimi mukhaffaf. Mak lazim kalimi mukhaffaf, cara mengenalnya ialah selepas huruf mat terdapat huruf sukun asli yang tiada tasydid dalam satu kalimah. Contoh dia panggil apa? Al-ana. Tu kita panggil mak lazim kalimi mukhaffaf. Huruf mat ialah selepas huruf hamzah yang awal itu, selepas huruf hamzah tu ada alif. Selepas huruf hamzah yang pertama tu ada alif. Alif tu mati, maka kita panggil huruf mat, huruf alif, huruf mat. Selepas huruf alif ada pula mati. Jadi huruf mat yang bertemu dengan mati dalam satu kalimah, maka dia kena baca 6 harkat. 6 harkat. Dia tidak ada banyak. Mak lazim kalimi mukhaffaf ni dalam Quran ada lebih kurang 6 tempat saja dalam Al-Quran. Kemudian bacaan ini dia ada 2 wajah. Al-ana khaffafallah ni, dia satu dengan kita baca mak lazim kalimi mukhaffaf. Yang kedua kita baca dengan tashil, kita baca dengan 2 hamzah. Tapi hamzah yang kedua tu kita peringan, tidak kita tekan. Al-an, al-an. Dia panggil baca tashil. Ada 2 wajah sini kita baca, bukan mak lazim kalimi mukhaffaf saja. Jadi mak lazim kalimi mukhaffaf ini ialah huruf mat dalam satu kalimah bertemu dengan huruf mati, maka wajib dibaca dengan 6 harkat. Kemudian yang ketujuh mak lazim harfi muthaqqal. Mak lazim harfi muthaqqal. Mak lazim harfi, cara mengenalnya ialah huruf-huruf muqata'ah yang terdapat pada pembukaan surah-surah tertentu. Susunan hurufnya terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhirnya diidghamkan dengan huruf yang selepasnya, seperti idgham mim kepada mim. Idgham ini berlaku pada ejaan huruf saja, Jadi contoh mak lazim harfi muthaqqal ini ialah alif lam mim. Jadi lam yang pertama tu kita panggil mak lazim kalimi muthaqqal. Mim yang kedua tu dia panggil mak lazim harfi mukhaffaf.
Mak lazim harfi muthaqqal. Jadi mak lazim harfi muthaqqal ini berlaku pada mana? Pada huruf lam. Lam mim. Sebab apa? Sebab lam ni bila kita baca, kita tulis huruf dia tu lam alif mim. Lam alif mim. Kemudian mim bertemu pula dengan mim yang kedua, maka dia akan jadi tasydid. Maka di sini dah dia panggil mak lazim harfi muthaqqal. Mak lazim harfi muthaqqal pada alif lam mim. Maka kena baca 6 harakat. Jadi ingat lam itu sahaja yang mak lazim harfi muthaqqal. Lam itu sahaja mak lazim harfi muthaqqal. Adapun mim dia panggil mak lazim harfi mukhaffaf. Mak lazim harfi mukhaffaf. Kemudian yang ke-8 mak lazim harfi mukhaffaf. Mak lazim harfi mukhaffaf. Cara mengenalinya ialah huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat pada pembukaan surah-surah tertentu yang ejaan hurufnya terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhirnya tidak diidghamkan depan huruf yang selepasnya. Contoh di awatan sini Hamim. Hamim. Jadi mim dia panggil mak lazim harfi mukhaffaf. Sebab apa? Sebab mim, bila kita baca mim tu, kita baca dalam keadaan kita mengeja huruf mim dalam bentuk jawi. Jadi mim kita ajar dalam bentuk jawi ialah mim ya mim. Mim ya mim, dalam bentuk jawi. Jadi oleh kerana ya mati, kemudian mim pun mati, maka kita nak baca 6 harakat. Maka ini kita panggil mak lazim harfi mukhaffaf. Mak lazim harfi mukhaffaf. Beza dengan muthaqqal. Muthaqqal ingat muthaqqal ni yang bersabdu, mukhaffaf yang mati. Kalau harfi berlaku pada huruf muqatta'ah di awal pembukaan huruf. Kalau kalimi berlaku di tengah-tengah surah, di tengah-tengah ayat. Dia panggil mak lazim kalimi muthaqqal, mak lazim kalimi mukhaffaf. Kemudian dia ada mak lazim harfi muthaqqal, kemudian dia ada mak lazim harfi mukhaffaf. Seterusnya dia akan ada madlin. Madlin. Cara mengenal madlin ialah apabila terdapat pada satu kalimah salah satu daripada huruf waw dan ya yang sukun, dan sebelum kedua-duanya terdapat huruf yang berbaris di atas. Dan ianya berlaku ketika waqaf sahaja. Kadar bacaannya ialah 2, 4 ataupun 6. Khaufun. Jadi madlin ni ialah berlaku ketika mana kita waqaf. Kita boleh baca khauf ataupun 4 harakat. Khauf ataupun 6 harakat. Khauf. Madlin. Dia beza dengan huruf lin. Madlin ketika waqaf, huruf lin ketika mana kita wasal, kita sambung bacaan. Kemudian mak badal. Mak badal iaitu apabila huruf hamzah mendahului huruf mat. Badal artinya ganti. Maksudnya ialah menggantikan huruf hamzah yang kedua kepada huruf mat. Jika hamzah pertama berbaris di atas, hendaklah hamzah kedua diganti dengan alif. Jika hamzah pertama berbaris di bawah, hendaklah hamzah kedua diganti dengan ya. Dan jika hamzah pertama berbaris hadapan, hendaklah hamzah kedua diganti dengan waw. Contoh mak badal kat situ ialah utu. Utu ataupun ati. Biasanya kita nak cam, kalau waw sebelum dia baris hadapan dan baris itu ada pada hamzah, dia panggil mak badal. Baris itu pada ada hamzah. Contoh dia utu kan, utu. Jadi sebelum waw tu ada baris hadapan, maka huruf mat. Baris hadapan itu ada pada huruf hamzah. Ada huruf hamzah.
Jadi kadar bacaannya mengikut bacaan kita yang kita baca biasa ini ialah 2 harakat sahaja. Contoh amin, tu amin kita baca 2 harakat sahaja. Tetapi dalam qiraat warash boleh dibaca 2, 4 ataupun 6. 2, 4 ataupun 6. Jadi warash baca utu ataupun utu 4 harakat ataupun 6 harakat utu. Dia boleh baca 2, 4, 6. Satu lagi yang biasa kita baca ialah amin. Amin. Jadi amin kalau mengikut riwayat warash yang kita selalu baca, kita baca 2 harakat saja. Amin. Jadi riwayat warash dia boleh baca 2, 4 dan juga 6. Amin. 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 2, 4, 6. Harf warash baca. Kemudian yang ke-11 ialah maksilah. Maksilah. Maksilah ialah mak yang terdapat pada ha dhamir. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat ha dhamir pada akhir kalimah. Sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Maksilah terbahagi kepada 2, maksilah qasirah dengan maksilah tawilah. Maksilah qasirah. Jadi yang dalam papan hitam whiteboard itu ialah maksilah qasirah yang pendek. Lahu bil lail. Jadi ha tu dia panggil ha dhamir. Dia bukan ha kalimah. Jadi ha dhamir dengan ha kalimah ni kalau kita nak kenal, kita kena belajar bahasa Arab lah. Yang dhamir ni maksudnya kita akan letak maknanya. Jadi bila kita baca 2 harakat, lahu bil lail, dia panggil maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Jadi hu tu kita baca 2 harakat. Kemudian maksilah tawilah, dia ada satu lagi dipanggil malahu akhladah. Sini dia panggil maksilah tawilah. Tawil ni maksudnya kita baca panjang. Cara mengenalnya ialah apabila selepas hak dhamir terdapat huruf hamzah qat'i, hamzatul qat'i. Contoh dia maksirah kita baca 2 harakat, maksilah tawilah terbahagi kepada 3 bahagian. 2 atau 4 atau 5 harakat bagi hafs. Mengenalnya ialah apabila selepas hak dhamir terdapat huruf hamzah qat'i, hamzatul qat'i. Contoh dia malahu akhladah. Maksilah qasirah kita baca 2 harakat, maksilah tawilah terbahagi kepada 3 bahagian. 2 atau 4 atau 5 harakat bagi Hafs an Asim, 4 harakat bagi kebanyakan qurra, 6 harakat saja bagi bacaan qiraat Hamzah ataupun qiraat Warash. Jadi kita baca 4 ataupun 5 harkah kebiasaannya. Malahu akhladah. 4 ke 5 harkat. Dia panggil maksilah tawilah. Tawil maksud panjang, maksilah qasirah maksud pendek. Yang pendek itu hanya pada perkataan lahu bil lail. Dia jadi panjang sebab apa? Malahu akhladah kerana bertemu dengan hamzah, hamzatul qat'i. Dia panggil maksilah tawilah. Kemudian yang ke-12 ialah mat at-tamkin. Mat tamkin. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat 2 ya pada satu kalimah. Ya yang pertama berbaris di bawah serta bertasydid, dan ya kedua sukun. Sukun. Jadi contoh dia mari sini ialah nabiyyin.
ada ya kan. Selepas huruf ba tu huruf ya. Kemudian selepas huruf ya tu ada lagi ya. Ya yang ditulis dengan bentuk lain. Jadi cara kita nak mengenalinya ialah terdapat dua ya. Kemudian ya yang pertama bertasydid, berbaris. Nabiyyin. Ya yang kedua mati. Ya yang kedua mati. Maka kita panggil mad at-tamkin. Rasa dalam Al-Quran ni perkataan ni saja yang kita panggil mad tamkin. Kadar bacaannya ialah 2 harakat. 2 harakat saja bagi semua qura. Dia panggil mad at-tamkin. Kemudian yang terakhir sekali ialah mad faraq. Mad faraq. Mad faraq ialah yang berlaku untuk membezakan antara kata-kata jumlah pertanyaan, kata-kata pertanyaan dengan kata-kata perkhabaran. Dia nak beza di antara ayat tanya dengan ayat cerita, ayat khabar. Jadi contoh dia mari sini ialah qul Allah. Jadi mad farq dia panggil. Mad farq ni kita baca 6 harakat semua. Qul adzakarain. Satu. Yang kedua qul Allah ataupun Allah. Ni semua ni dia panggil mad farq. Mad farq ni jarang kita dengar. Mad farq ni jarang kita dengar. Satu lagi dia panggil mad at-ta'zim. Mad at-ta'zim ni mad yang terdapat pada kalimah lam. Pada kalimah lam pada lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia panggil mad at-ta'zim. Saya tak tulis kat situ. Jadi kadar bacaannya kita boleh baca 4 atau 5 harakat. Contoh dia bagi sini annahu la ilaha illa. Asyhadu an la. Jadi la tu. La dia panggil la mutta'zim. Dia panggil mad at-ta'zim. Kita nak menta'zim, kita nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan mad yang ada dalam hukum tajwid, yang mana semua kita dah tahu. Pada malam ni sebagai ganti kita ulang kaji balik. Ada semua 13. Ada mad 2, mad asli dengan mad far'i. Mad asli terbahagi kepada 2, mad thunai dengan mad mutlak. Kemudian mad far'i terbahagi kepada 13 mad semua. Mungkin kita baca betul dah, cuma kita tidak faham, kita tidak tahu mad apa. Faham. Faham. Ada. Bersatu padu sebelah bersilaturahmi. Yang. Anak berjumpa bersatu padu. Bersatu padu. Anak berjumpa bersatu padu. So, boleh.
Sudah.